Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ni kita nak mula kitab Mata Qaridatil Bahiyah bagi Allamah Abi Barakat Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum nak baca kitab Mats, jadi kita sepitah lalu sebagai kita kena muqaddimah ilmu ataupun panggil mabadi bagi ilmu. Seperti kata Syekh Sabban rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia nama Hasyus Sabban ala Syarhus Sulam, ala syarh mulawi ala sulam mantiq. Jadi Syekh Sabban dia kata innal mabadiya kulli fanin ashrah al-hadd wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' wasailun wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Itu kata Syekh Sabban. Maka Syekh Sabban rahimahullahu ta'ala kata dia ni diambil oleh ulama belakang ni penuh ambil wak hujah wak dalil. Katanya mabadi ni ada 10. Sebenarnya kalau kita nak kira bab mabadi ni bukan Syekh Sabban mula-mula, jadi ulama kita dulu lama dah. Jadi tercatatnya iaitu setengah daripadanya Syekh Sa'duddin Taftazani lagi tak mutawal dalam bahasa Imbalarah dia tu. Dia kata seria bagi pelajar nak sebelum nak mengaji tu kena tahu 3 perkara. Yang pertama dia panggil al-hadd, yakni kena ta'rif. Al-hadd di sini bukan had mantiq. Kalau had mantiq mana murakkab minal jinsil qari wa faslil qari, tu kan had mantiq. Maka had di sini mana ta'rif, semata ta'rif. Tak kira ta'rif dengan had ke dengan rasa ke. Wal mawdu', dan mawdu' bagi ilmu. Yang ketiga wal ghayah, yakni matlamat. Itu juga yang kita belajar. Maka hari ni kita seperti lalu kita nak make setengah daripada ada semua dak. Yang pertama kita nak punya al-hadd. Al-hadd di sini kalau tengok ulama make ta'rif, oleh kerana kita mat al-Qaridah Bahiyah ni bahasa ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Maka ulama beri ta'rif ilmu akidah ni apa dia, ataupun ilmu kalam. Ilmu kalam ni pun kadang-kadang kalau kita dengar kalam ni bunyi tak molek. Ya masalah mustalahat tak jadi masalah, yang pentingnya mafhum atau ta'rif. Kalau kita tengok ta'rif yang molek mustalahat tu, istilah ni diletak supaya tak ada khabar hadis tu maudhu' tu, jadi diletak. Diletak ni yang pentingnya ta'rif. Kalau kita tengok ta'rif mazmum, maka mustalahat pun mazmum juga. Habis tu kita yang segera tolak kata istilah tak molek. Kalau itu ta'rif ilmu kalam, ilmu tauhid, iaitulah satu ilmu. Kalau kita tengok ta'rif yang dibahas tentang benda yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasul. Jadi ilmu yubhasu fihi amma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala wa haqqi rasulihi.
Wa anil mumkinat, duk bahas tentang mumkinat juga, tapi min haisul istidlali biha. Dari sekiranya istidlal awak dalil dengan dia, dengan mumkinat, ala wujudis sani'iha, atas ada yang buatnya mungkin. Wa anis sam'iyati, dan tentang sam'iyat, ini tentang benda selepas pada mati. Min haisu i'tiqadiha, dan dari sekiranya i'tiqadnya kita nak pergi kena dengan wakil lagu mana. Itu mafhum atau ta'rif ilmu kalam. Ilmu kalam ada bahabat ketuhanan, kenabian dan juga sam'iyat. Tiga perkara semua. Gi kepada pula maudhu'. Jadi maudhu', kita tengok maudhu', maudhu' ilmu kalam di sini ataupun ilmu tauhid di sini, iaitulah kena kepada zatullah. Apa zatullah ni? Sifatullah. Kena ada sifat kamalat bagi Allah Ta'ala, dan juga sifat bagi para rasul, dan juga sam'iyat, iaitu benda yang kita tak boleh dengar, tak boleh tengok mata, tak boleh dengar dengan telinga, hanya kita dengar saja. Habis dia dengarkan sam'iyat. Tujuan dianya iaitulah sa'adatud daraini, untuk selamat, untuk bahagia dua negeri, iaitu dunia akhirat. Untuk kita katanya selamat dunia akhirat. Untuk selamat dunia akhirat, iaitulah daraini. Dekat daraini iaitu dunia dan akhirat. Apa boleh kata kalau kita kena Tuhan, kena Rasul, dan juga kena kita kata ni apa dah, kelakuan hak sengoti tentang hari kiamat ataupun benda selepas pada mati. Habis itu. Habis tiga perkara dah setengah daripada mabadi. Dan juga ilmu kalam ataupun ilmu tauhid yang kita mengaji ni, iaitu jalannya ahli sunnah wal jamaah. Maka dikarenakan ahli sunnah wal jamaah di sini tak kena benda tu benda daruri. Apa daruri? Benda tak kena mikir banyak lah. Iaitulah mereka yang mengikut jalannya Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Jadi hak ni kita selaku ngaji ataupun orang bahis tak kena fikir banyak. Ahli sunnah wal jamaah tu ya. Walaupun ada orang buat keliru, buat gapo syubhat tu, tak ya dihalangi, sebab benda ni tercatat dalam kitab jami-jami. Sebelum datang, sebelum hari awak syubhat lagi, benda ni dah ada. Katanya ahli sunnah jamaah itu ialah yang mengikut Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan Al-Ash'ari ni Ali ibn Ismail Al-Ash'ari, mati pada tahun 327, kata setengah 324. Abu Mansur Maturidi namanya Muhammad ibnu Muhammad, mati pada tahun 333. Jadi Maturid di sini iaitu nisbah kepada negeri, ya tak ingat, negeri Stan lah, Stan ataupun Tajikistan. Jadi negeri Stan. Kalau gitu negeri Stan ni bagi Maturidi. Itu nisbah kepada negeri itulah. Jadi pendek katanya Abu Hasan Al-Ash'ari negeri Arab. Abu Mansur Maturidi ni kena kepada negeri Stan. Dua ni tak kena muku, cuma orang semasa, orang yang menegakkan jalannya yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayat katanya dua-dua orang ni bukan reka akidah baru, cuma dua orang ni menegak. Kita jangan suruh kata dua orang ni buat akidah baru, bukan. Dua orang ni menegak apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat radhiyallahu anhum. Nak menegak setelah mana yang dikacau, yang dipunuh selepas timu Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Karramiyah, dah ada celah tu. Maka dua orang ni mari nak menegak semula. Setelah mana jadi kucah, kita kata, jadi punuh. Mari menegak mula apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat radhiyallahu anhum. Sampai itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah.
Okey. Itu dipanggil cara sepitah lalu. Baik, kita tengok kitab kita, iaitulah Mat Al-Kharidah Al-Bahiyah. Jadi kitab ni sebenar kalau kita tengok cara sepitah lalunya bagi muallif dia nama Ahmad, Syekh Ahmad. Nama muallif dia Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ad-Dardi. Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ad-Dardi ni dia ni seorang ulama Azhar. Dia ni lahir pada tahun 1127. Dia ni pada masa tu kalau orang kaji jarak Azhar tu masa masa penuh lah ulama Azhar masa tu. Masa kalau tu ilmu masa tu dia panggil timunya masalah hasyah saja masa tu. Kalau tengok karing pada masa ni kebanyakan ulama jarang sangat nak buat kitab baru, buat kitab panggil tunggal baru. Cuma je bina atas ulama hak ada dah dulu. Mari syarah wa hasyah, syarah hasyah kebanyakan nak lagu tu. Jarang sangat ulama nak buat semula. Seperti mana musannif kita ni buat semula ni. Mata qaridah ni musannif kita mai buat semula. Buat mata susul semula. Bukan kata ya syarah okey. Bukan ya kata buat hasyah okey dak. Mari buat mata susun semula. Maka pada masa ni jarang kalau kita tengok kitab-kitab karya ulama pada masa tu jarang susun semula banyak ke nak pergi syarah tak ulama dulu ataupun hak syarah dah pergi buat hasyah pula. Kalau ada hasyah pun buat takrirat pula. Jadi bina tahap dulu. Kebanyakan lagu tu pada masa ni. Syekh Dardi rahimahullahu ta'ala seorang tokoh ulama Maliki. Dia ni Maliki. Syekhul Malikiyah. Panggil Maliki Sori. Digelarkan Maliki Sori pada masa dia. Oleh kerana tempat rojok ke ulama Maliki pada masa ni iaitulah Abi Barakat Dardi ni lah. Dia ni mudah-mudahan kata mengaji dia tu ngaji dia makna kata bukan khodong ilmu akidah saja. Dia ni masyhur kalau kira pekoh Maliki dan juga hadis. Daripada hadis setengah daripada gurunya Syekh Mulawi dan juga Syekh Jauhari ni hawa asyah atas apa panggil atas Minhajul Qawim tu. Minhajul Qawim Ibnu Hajar Asqalani. Syekh Ali Sa'idi Al-Adawi. Hak ni tu sejati dia. Syekh Ali Sa'idi Al-Adawi. Syekh Mulawi. Kita ngaji Syekh Mulawi. Tua kitab. Syarah Mulawi Musallam. Syarah Mulawi atas mata isti'arah. Itu panggil guru. Panggil hak terkenal. Tengah daripada anak murid dia hak tokoh-tokoh kita kata Syekh Ahmad Dusuki. Syekh Dusuki ni anak murid sejati dia. Tengah daripada Ahmad Sawi. Dua-dua ni anak murid sejati kerana sama-sama Maliki. Dia Maliki, Syekh Dusuki pun Maliki, Syekh Sawi pun Maliki. Dah banyak lagi lah panggil anak murid dia. Tengah pada karing ni dia selain pada kitab mata Qaridah Bahiyah ni kitab apa? Kitab Risalah fil Bayan wal Ma'ani. Kitab apa? Kitab ilmu bayan yang kita ngaji iaitulah Syekh Sawi tu. Syekh Sawi ki buat apa? Buat hasyah Tuhfatul Ikhwan. Kitab apa nama tu? Kitab tu kitab ilmu bayan. Dan juga kita katanya hasyah dia tu tengah pada hasyah dia banyak hasyah. Hasyah Dardi atas Mi'raj Najmuddin Ghaiti. Lepas tu syarah atas Adab wal Munazarah. Tak ingat bagi mata dia ni dia ada syarah pula. Tu nak ayat kata Syekh Abi Barakat Ahmad Ibn Baghdadi ni dia ni ada meratai ilmu. Ada meratai ilmu. Dan juga selain pada tu Syekh Abu Barakat Baghdadi dia ni apa dah? Mati dia ni pada tahun 1201. 1201. Tengah daripada anak murid lagi iaitulah Murtada Zabidi iaitu mazhab Syafi'i. Syekh Murtada Zabidi ni tuai syarah kitab Ihya'i
Ulumiddin. Kita tahu dah. Ithafus Sadah tu. Tu nak atau Syekh tokoh Habib Barakat Baghdadi rahimahullah taala. Baik, kita ni benar saya ngajinya betul dah Syekh ijazah sana, ijazah panggil tali ilmu sapa kepada musannif. Ingat ngajinya seorang tu guru daripada Syekh Syakami. Syakami ni daripada tu guru dia nama Syekh Ali Jumaat. Syekh Ali Jumaat daripada tu guru dia Sayyid Abdullah Ibn Siddiq Umari. Syekh Abdullah Ibn Siddiq Umari daripada tu nama Jamaluddin Qawaqji. Daripada Ibn Jamaluddin Qawaqji ni pada ayah dia nama Abi Muhsin Al-Qawaqji. Daripada Abi Muhsin Al-Qawaqji daripada guru dia nama Bahauddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Bahi. Daripada Bahauddin Muhammad Al-Bahi ni daripada Murtada Zabidi, iaitu syarah Ihya'i Ulumuddin. Daripada Murtada Zabidi kepada musannif diri iaitu Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Dardir rahimahullahu ta'ala ajma'in. Tu panggil taliye sanad kitab Qaridah Al-Bahiyah. Baik, kita mulai tak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul masyhuru bid-dadiri. Ini panggil bait yang pertama. Yaqulu katalah. Raji ulih yang harap. Raji ni kita tak isi fa'il lah. Harap akan apa? Rahmati, yakni akan rahmat Al-Qadiri, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadir dengan makna daimul qudrah, sentiasa dalam kuasa. Sentiasa makna Tuhan semua kuasa. Bukan kuasa setika, tak ada ketika dak. Kalau Al-Qadir makna daimul qudrah, kuasa Tuhan kuasa. Dah. Kata petai kuasa, tengah hari tak kuasa bukan kata. Kuasa. Dah. Qadir dengan makna asal dia panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Dah. Itu dia panggil Qadir. Itu makna berkatalah oleh yang harap rahmat Qadir itu Allah SWT. Siapa roji? Ibadah ai. Nak tafsir dah. Ahmadu, iaitu Ahmad, nama dia lah. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Dardir. Ini sebagai nak tafsir ataupun badah ataupun atas nasab. Boleh panggil kok. Tengok kita ikraq lah. Al-masyhuru, yang dimasyhurkan. Yang dimasyhurkan bi Dardir. Dardir ni makna kata gelare ayah tok dia. Gelare tok dia. Tok dia ni Dardir. Modeh. Dia ni makna masyhur dengan tok lah. Ahmad Dardir. Dardir ni tok. Gelare bagi tok dia. Dardir ni gelare tok. Gelare tok. Sebab apa? Sebabnya tok Syekh ni. Dia bawa anak. Tok dia ni kita tok bagi Syekh ni. Ya parah ada anak tino. Anak tino kira kata pasti ori kuada seorang gitak. Gitak seorang daripada masyayikh tu uru. Lepas tu uru dia kata ad-dardir. Tak di situ tu. Tak di situ pada waktu malam. Jadi seorang parah mok bagi bukan Syekh tak ni tu makna tok dia. Tok bagi Syekh dia. Tok bagi ialah tok bagi Ahmad Dardir ni. Dia ada isteri dia. Isteri dia boleh anak ku ada kena kepak dia lah. Kena kepak dia tu kita ku ada seorang lelaki pada waktu malam. Kerana apa? Kerana masa tu di kita katanya masa tu masa suasana perang, kita kata pada masa tu kerana
kerana Perancis mai nak dijajah. Ditak saat itu pada waktu malam, maka digelarkan Dardir. Digelarkan Dardir. Tok dia tu. Kemudian Syekh Dardir rahimahullahu ta'ala, jadi gelar lagu tu lah, Dardir. Makna Dardir bukan mansur pada dia, pada tok dia. Alhamdulillahil aliyil wahidi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Alham, makna puji. Puji, segala puji kita maklum tu lah. Dah. Lillah, yakni bagi Allah SWT. Puji pak tu lah, kita maklum. Puji kodeng bagi kodeng bagi hadis bagi kodeng, hadis sama hadis. Kita maklum tu mustahakun lillah. Tuhan mana al-ali, yang maha tinggi. Yakni rutbah bukan tinggi his di sini. Al-wahid, yang tunggal. Al-alimi, yang maha sangat mengetahui. Al-fardi, tunggal lagi. Fard. Lepas tu al-ghani, yang kaya. Yang kaya. Al-wahid, kita katanya yang maha suci daripada segala kekurangan. Al-far, makna tunggal pada zat, tunggal pada sifat, tunggal pada perbuatan. Al-ghani dengan makna katanya Tuhan maha kaya lepas. Tak ada berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada yang menjadi al-ghani. Al-majid, al-majidi makna yang sangat luas pemberian. Luas, makna Tuhan sungguh wasi'un ata' panggil. Ataupun dipanggil asy-syarif, yang mulia. Al-azim, yang maha agung. Itu makna al-majid. Itu panggil sifat-sifat bagi Allah SWT semua tu. Kalau kita tengok di sini, getilah katanya kitab dia ni nak bahas segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dari mukaddimah dia tu, dari ketebah dia tu, getilah katanya Syekh Musannif kita rahimahullah ta'ala akan nak bahas tentang sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada sifat-sifat banyak tu. Wa afdalus salati, dan wa afdalu wa atamu, maknanya atam afdal mana. Afdalu makna lebih. Salah ni makna doa. Wa taslim, dan selamat. Tahiyyah makna selamat, minta selamat. Ala nabiyyi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solah ni dia panggil mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi, kerana apa mushtarak lafzi? Kerana lafaz banyak. Oleh kerana mushtarak lafzi ni berkongsi pada lafaz ya, tapi makna berbila. Lepas tu nak ia lain mushtarak lafzi ni nak keluar baik kata lafaz majak dia kata satu lafaz tu dia guna dua makna, satu makna hakikat, satu makna majak. Ni bukan mushtarak ni makna dia tu hakikat lah kau, tapi dia panggil mushtarak. Bezalah dengan makna majaz. Majak ni kita katanya satu lafaz tu dikandap makna lain, bukan makna hakikat kerana korena. Majaz makna bahaya mubayyin, tapi di sininya duk bahas masalah mushtarak. Mushtarak ni makna kata satu lafaz berbila makna. Kalau itu solah daripada Allah Ta'ala, mana doa. Daripada malaikat, mana istighfar. Daripada daripada Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala birahmat. Daripada malaikat istighfar. Daripada hamba ni, iaitu dia makna doa. Ya, artinya inna Allah wa malaikatahu sallu ala nabi, di situ enggak mana Tuhan wi rahmat. Minta Tuhan wi rahmat atas Nabi SAW. Kalau itu, kalau malaikat agak istighfar, maka istighfar di sini bukan makna kata Nabi kita berdosa, bukan lazim pada orang istighfar orang berdosa. Suku istighfar bagi orang berdosa wajib, bagi orang tak berdosa ni dia boleh ibadat. Dia ada ibadat lagi dia. Bukan makna kata Nabi kita berdosa kerana apa malaikat ucap istighfar, bukan. Tak lazim malzum ni buat tu. Suku zakat. Suku. Oleh kerana semata istighfar tu ibadah. Alan nabiyyi, atas nabi. An-nabi. Buat ingat alih tu. An-nabi. Panggil al-ahdi.
sebut al-ma'lum dah. Al-nabi iaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa, al-Mukhtar, yang pilih, yang terpilih. Al-Karim. Al-Karim iaitulah yang mulia. Yang mulia. Wa alihi, wa ali attah pada wa alihi yani afdhalus salatu wassalam di sini ala. Ala tu alihi dan attah keluarganya. Alihi, kalau kita di sini alihi di sini setengah ulama pakai semata-mata pengikut. Mana termasuknya kita. Tengah kata dak fok takwa. Fok ada sifat takwa daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Tengah katanya Banu Hashim. Banu Hashim. Dan juga Banu Al-Muttalib. Wahid. Tengah kata Ali sini ni, iaitulah keturunan Sayyidina Hussein. Hak tu kita katanya fok Syiah. Syiah yang pergi gitu. Spek, jadi spek. Kebetulan ni Sayyidina Hussein Ali fok dia. Jadi ala kulihannya kalau kita pakai luahnya atba, asalkan pengikut. Wasahbihi, dan sahabat. Sahabat iaitulah orang yang dengan Nabi mati dia hal keadaan mukmin. Kena mati le iman. Kalau mati le kufur tak angin sahabat walaupun dengan Nabi SAW. Tak angin sahabat. Kena mata mukmin, mata ala iman di atas iman dia. La siyama, lebih-lebih lagi. Yakni ali salam wa taslim ala tu lebih-lebih lagi rafiqihi. Teman bagi Nabi SAW fil ghari, di dalam gua, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq. La siyama, lebih-lebih lagi. La siyama. La tu kalau kita tinggal la tu la apa? La nafi jenis. Siya. Sila pemislah siya. Siya mislah. La siya. Asal dia. Khabar dia tu dah hazah. Sabit tu. Sabit. Saya sabitun. Rafiqihi. Rafiqihi itu kita tarah tahwat. Rafiqihi fil ghari, iaitu rafiqihi di kan rafiq itu kena kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fil ghari, di dalam gua, ini gua Hira. Ghar di dalam gua itu di kana gua al-Adi itu kena gua Hira. Gua Hira waso. Waso dah. Waso tak kena gua Hira apa? Kena wasur. Ketika Nabi nak hijrah, waso Hira ni Nabi terima wahyu. Wahazihi. Dah. Ini kita tengok bait yang kelima. Kalau kita tengok lagi kitab kita ni, ya semua kitab kita ni semua ada apa? Ada apa bait semua? 71 bait. 71 bait ni dia buat bagi mukaddimah. Mukaddimah ni mulai daripada bait 1 sampai bait 8. Tu bait 1. Bait 9 sampai bait 15 dia panggil hukum akal. Duk bahas hukum akal. Bait 17 hingga sampai bait tengok siapa bait apa ni, siapa bait 50. Bait jumlah apa bait 50 dipanggil ilahiyat, ketuhanan. Jika ada bait yang 51 sampai 53, 3 bait ya, iaitulah nubuat. Daripada bait 54 sampai 58 panggil sam'iyat. 59 sampai akhir 71 dia panggil bab tasawuf. Bab akhlak. Cukup mencakupi dalam kitab dia ni. Ilahiyat, nubuat, sam'iyat tu akhirnya dia khotel dengan adab.
Ba'da ni. Dia panggil akhlak lah. Akhir. Semua 71 bait. Dia kurang sikit pada mata jauharah. Jauharah dia banyak sikit. Wahazihi, ini masih dalam mukaddimah lagi. Wahazihi dan ini. Ini isyarat benda yang duduk dalam zihin. Zihin musannif kita. Isyarat benda yang duduk dalam otak kepala musannif kita rahimahullahu ta'ala. Aqidatun saniyah. Akidah ni dengan mana apa? Akidah kita katanya dengan mana benda yang sipo. Akidah jamak dia punya aqaid. Akidah mana ma yuqadu alaihi ra'yu, barang yang disipu atasnya tamak oleh fikir. Minal umuri fikriyah an-nazariyah, daripada perkara yang dibahasa pada fikir dan nazariyah. Fikir juga nazariyah pun mikir. Jadi nak ayat katanya itu dipanggil sipo asal dia. Maka sipo ni kalau kita kiranya pada asal dia kena dua pihak. Dua pihak baru boleh panggil sipo. Sebab tali sorak kita ni sipo boleh ada kena sipo dua belah. Dan sipo jadi lekat, ikat dua pihak. Kamar dia dipinjir kepada umur maknawi. Asal dia sipo ni benda hissi. Benda his. Sebab kita ikat tali, ikat ni. Dia panggil benda his. Kamar dia dipinjir lafaz sipo kepada benda maknawi. Benda hak bahasa reti seperti akdil bai', akdil nikah. Kita kata. Akad nikah. Ikat ni apa? Nak ikat akad nikah tu. Kata akdul bai'. Dah. Jual beli. Akad jual beli. Ikat. Dah. Lepas tu bab masalah i'tiqad. Ikat masalah hati kita tu. Kan wikmah kau. Dah. Tu ya asal dia makna akidah. Maka akidah istifat ingat mana mu'taqadah, benda yang dipegang. Mu'taqad. Nak mana istifat mu'taqadah. Mana benda yang tersipu. Benda yang tersipu ni kena pada masail yang kita mengaji ni, ilahiyat, nubuwat, sam'iyat ni. Benda tu yang kita tersipu dalam hati kita berkejap sampai dinamakan akidah. Mana mu'taqad. Wahazihi aqidatun saniyah. Saniyah ni asal dia makna nur. Saniyah makna nur, cahaya. Akidah yang bercahaya. Apa yang maksud yang bercahaya di sini? Dengan makna kata hazihi di sini isyarat kepada karengnya dia lah ni. Akidah mana yang disipu. Saniyah yang cahaya. Apa yang dimaksudkan? Ia maksud di sini kitab dia dari kepala dia ni wadihud dalalah, nyato dalah lah ala ma'aniha, atas makna dia. Jadi kareng dia sikit gini hazi makna benda dari kepala dia ni, makna dia tu nyato jelah, mudah faham, mudah dipaham bagi orang nak mengaji ni akan cukup. Itu saniyah, tapi pakai saniyah makna nur. Samaituha, aku menamakannya kan akidah saniyah ni, nama apa? Al-Kharidata Al-Bahiyah. Al-Kharidatah ni asal dia makna lu'lu', permata. Al-Bahiyah yang bersinar. Al-Bahiyah makna dia. Bahiyah asal daripada baha. Baha makna ad-dia, sinar, cerah. Jadi lu'lu' yang sinar. Sesuai lah. Kitab dia Al-Kharidah Al-Bahiyah. Latifatun. Latifah. Akidah ni ialah latifah. Latif, apa makna latif? Yu'ri saghiratun fil hajmi. Itu makna latif. Latif ni makna terkecil. Kecil pada hajam, pada rupa. Pada zahir, pada rupa tu panggil latifah tu makna nak tafsir, ia bagi sifat, sifat nak tafsir kalimah latifah dah. Mana saghiratun fil hajmi, kecil pada bentuk ke. Tapi lakinnaha, tetapi nyo kharid itu akidah atau kharid bahiyah ni.
Kabiratun fil ilmi, banyak pada ilmu. Kabirah ni kasir. Kabir ni mana banyak. Dah, mana banyak ataupun besar. Boleh enggak? Azimah. Kabir ni azimah, besar. Fil ilmi pada makna. Ini makna yang ada dalam susun ni lafaz-lafaz tu. Banyak. Takfika madalah akan dikau. Madalah ia apa? Ia akidah saniyah. Ka akan dikau ilman. Mada akan sebagai apa? Sebagai nak tahu. Ilman nisbah. Ilman ilmu. Mada cukup. Jadi cukup kau inturita. Jika engkau kehendak antak tafi bahawa memadailah engkau. Bahawa memadailah iyo. Dah. Engkau biha dengannya. Kita kata. Kalau kita nak cukup ngaya dah cukup lah. Jadi kita kharidah bahiyah ni cukup bagi kita orang nak erti ilmu tauhid. Cukup. Baik awal pak akhir cukup. Li annaha kerana bahawasanya nyo akidah saniyah. Bizubdatil fanni. Bizubdah mana khulasah. Dengan rekasan al-fan, apa fan? Mana benda yang dikarya al-muallafah. Sebagai khulasah kita kharidah bahiyah ni sebagai khulasah ataupun rekasan yang diambil daripada kitab-kitab besar-besar belum dah ni. Dah kalau itu banyak. Tafi ni antak tafi bahawa angka mada tafi ni in kita tahu. Okay, in itu tafi mana tafi? Tuwfiya. Tafi itu asal dia tuwfiya. Lepas tu kalau kita tengok le Syarah Sawi juga, ya katanya kerana nazam. Tafi yahzahwa. Makna mati. Mana mati dengan dia? Mati. Kalau mati dengan dia dah mada. Mana itu? Mada lah. Jika ke mada, yang ni kalau nak mati dengan dia cukup mada lah. Dah kalau mati dengan geti koridah ni mada lah. Cukup lah. Jadi lepas kita cek mudah dah, lepas daripada mukallaf, lepas daripada tutup teh syarak tak kita untuk kita reti masalah akidah. Kalau kita ngaji koridah ni cukup. Wallaha dan akan Allah arju aku harap fi qabulil amali pada terimakan amal. Apa amal di sini? Iaitulah karengnya dia ni. Minta Tuhan terimalah karengnya dia, tulis dia iaitu mati kharidah. Wan naf'ah dan minta pula akan Allah Taala akan munaf'ah wipedah minha daripada ini akidah saniyah. Minta Tuhan terima dan Tuhan minta Tuhan manfaat. Summa kama dia minta pula apa? Arju ghafrazzalali. Ampun. Harap. Akan Allah Ta'ala telah aku harap apa? Akan ampun. Akan ampun. Az-zalali. Zalali ni makna ma'asi. Minta Tuhan ampunkan dosa. Harap Tuhan terima amalan. Harap Tuhan manfaatkan daripada ini akidah saniyah. Dan juga harap akan apa? Akan ampun akan zalal. Zalal ni kalimah jamak, mufrad dia zallah, iaitu makna ma'asi. Dosa-dosa, minta dosa. Habis ini kita katanya sebagai muqaddimah, sebagai permulaan untuk kita kitab ni panggil lapai bait yang pertama ni panggil muqaddimah. Muqaddimah apa panggil? Muqaddimatul kitab. Ya muqaddimah dah rumah dah. Hak saat ni mula-mula saat ni panggil muqaddimah ail, iaitu mabadi asyarah tu. Lepas tu selepas lagi kitab kita ni dia panggil muqaddimatul kitab. Muqaddimatul kitab ni kita boleh tahu katanya isi kandungnya tu gapo, tujuan apa beliau buat, kita boleh tahu. Dan nama-nama dalam muqaddimah kitab tu ya. Biasanya muallif dan pengarang ya nama-nama. Kemudian kita masuk pula bait yang ke-9.
Aksamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujusum malistihalah. Macam itu. Bahagia hukum akal itu la mahalah. Mana tidak kena syak lagi. Tak kena syak dah hukum akal. Apa? Hiyal wujubu ialah. Aksam tak ni tu. Wujub. Wujub. Summal istihalah. Kamar istihalah. Summal jawazu. Kamar daripada jawab. Salisul aksami. Jawab ni ialah salisul aksami, yang 3 bagi bahagian-bahagian. Fafham, maka hendak fahamlah, hendak ertilah. Yang ni akan as-salasah 3 tu. Ngertilah hukum ketiga tu, wujub, istihalah, jawab. Apabila faham, munih dah diberi akan dikau. Lazzatal afhami, akan kemanisan bagi segala pahaman. Lazat ni sedap, seronok, sedap. Dalam pehek-pehek ni pehek akal ilmu. Jadi kalau kita reti sungguh hukum akal ni diberi, mana dia beri Allah Taala lah. Allah Taala bagi kita ni sedap dalam kita pehek ilmu-ilmu ataupun hikmah-hikmah. Oleh kata rahsia besarnya hukum akal. Kalau sebaliknya kalau kita duk jahil hukum akal, jadi nak dapat lazat tu jadi muniat, ditegah. Lawan dia munihat. Mana ditegahkan lazzatul afham. Kalau kita tak erti hukum akal, habis hukum akal ni kalau itu hukum, makna apa hukum? Hukum ni kalau kita tahunya makna isbatu amri li amrin au nafihu anhu. Nampak tak? Kita menyabitkan suatu di suatu yang lain, ataupun kita nafikan suatu daripada suatu yang lain. Zaidun qa'im, kita menyabitkan qiyam bagi Zaid. Itu panggil isbat. Zaidun laisa binaimin. Zaid tak tidur. Makna kita nafikan sifat naum daripada Zaid. Itu panggil. Itu panggil hukum tu. Maka hukum iktibar kepada sandar. Tepat sandar kepada 3. Kalau hukum semata-mata kita sandar kepada syarak seperti Quran, hadis, ijma', qiyas, kita katanya dia panggil hukum syar. Hukum syarak. Sebab apa? Sebab kita nak isbat apa-apa tu kita sandar ada Quran, sandar kepada hadis, ijma' dan qiyas. Ini panggil hukum syarak. Sebab kita kata semaya wajib. Kita nak kata nak menyabitkan wajib bagi semaya tu kita sandar mana? Syarak. Az-zina haram. Kita kata zina tu haram. Kok ana? Sebab kita sandar pada syarak. Dah. Satu lagi hukum yang berkaitan dengan adat. Tak ada sandar kepada syarak. Semata-mata adat. Yang adat ni makna kata benda yang kita pelaku hari ye paling kurang 2. Tapi tubik natijah sama. Adat di kanak sini benda yang tak lebih bekah pada diri dia. Dia tak lebih bekah. Dan boleh terima menyalahi. Itu panggil adat. Seperti kita kata makan nasi kenyir ni dia panggil adat. Kenapa adat? Sebab dia boleh menyalahi. Ada juga orang makan nasi tak kenyir. Ada kok kenyir dengan tak nak makan nasi. Dia panggil apa? Menyalahi. Dan juga di nasi itu tak boleh mengenyir kali. Itu panggil adat. Di sisi ulama kita ahli sunnah macam mana itu. Sampai itu kena kerti juga orang adat pun. Satu lagi hukum yang tak ada kait dengan adat, tak kait dengan syarak, semata-mata akal saja. Dia panggil hukum akal. Iaitulah yang kita bahas ni. Dia panggil kenapa panggil nisbah kepada akal? Kerana hukum, setiap hukum saat itu kita tak ada hukum sandar kepada syarak, tak sandar kepada adat. Seperti kita kata kakak lebih tua pada adik. Kita kata gitu, kakak lebih tua pada adik mana wajib kakak lebih tua pada adik. Adakah pada Quran? Adakah daripada adat? Tak. Sebab akal kita hukum. 1+1 di 2. Wajib di 2. Quran tu. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tak juga. Dia panggil akal. Jadi akal selah mana kita kata 1+1 di 2 kena. Kalau kita kata 1+1 di 3 tak kena. Boleh kata kena tak kena tu gapo yang sandar kepada apa tu? Sandar kepada akal. Tak ada sandar kepada syarak. Tak ada sandar kepada adat. Maka hukum akal ni ada 3. Apa boleh kata ada 3? Kerana satu benda saat ni kadang-kadang tak boleh terima orang lain. Malaikat sungguh so ya.
Tak boleh terima orang lain. Sungguh so. Dia panggil wujud. Satu benda lagi tak boleh terima orang malaikat bahang so ya. Bahang. Tak boleh terima orang lain. Akal kita tak boleh terima. Malaikat pun sebut bahang so. Dah. Dia panggil istihalah. Satu benda lagi kadang akal kita boleh terima luar pihak. Boleh dia sungguh, boleh dia bahang. Boleh bahang. Boleh terima luar pihak. Dia panggil jawab. Maka dia tak lari di hukum. Tukar akal di kekal ni. Jadi walaupun kita tak ulama nak baru nak ijtihad nak tubaik hukum akal. Jadi pak dia tak tubaik. Dia tak tubaik. Jadi kaca-kaca bertiga ni. Duk kaca-kaca nak ijtihad hukum akal. Dia ada tiga ni. Tak baik tu kita kata hukum akal tiga ni seolah kalau kita orang belakang menempati ijma', tak ada khilaf. Jadi ulama sebelum pun tak ada khilaf. Kata hukum akal ada dua ke ada empat ke tak. Dan mari masa kita pun masih ada tiga lagi. Dan juga walaupun kita tak ada orang masa kita ada ijtihad nak kaca nak tambah hukum akal kita nak ijtihad tadi kaca ijtihad tu baik natijah tu pula. Tu baik natijah sama. Duk mati tiga perkara ni. Satu benda tak boleh terima lain malaikat sungguh so. Satu benda tak boleh terima lain malaikat bahang semata-mata bahang. Satu benda lagi boleh terima dua belah boleh jadi sungguh boleh dibahang. Dua perkara ni. Salis summal jawazu sadus aksani. Jawab ni ialah yang tiga pada segala bahagian. Fafham. Kepahelah. Kepaheh. Munih talazzatal afhami. Berilah akan dikau. Beri apa? Akan lazzatal afhami sedap. Dalam pehe, yakni pehe bagi itu akal ilmu. Jadi kita pehe. Tu dia panggil kita kata bait yang ke-9. Kita pergi pula bismillah dah. 10. Kamar dia kita pergi pula bait yang ke-11. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyil fa'rafi. Dah. Kata musannif kata nazim kita lagi wa wajibun. Dan wajib syar'an ay wujub syar'in wajib syarak. Wajib syarak. Wajib pada syarak kita kata. Makna ini wajib syarak. Wajib syarak sini makna kata kalau kita buat dengan ikhlas boleh pahala. Kalau kita tinggal dosa. Ini wajib syarak ialah wajib akal. Boleh kata wajib itu kerana kita sadar ada syarak. Mana dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu ulama pada dalil tu sebut katanya kita kena yakin, kena tahu tentang Tuhan. Wajib. Wajib. Lepas tu kita nak buat mana? Nak make Quran tak reti, kena ngaji daripada ulama yang mengarang ilmu iaitu ilmu tauhid. Wajib syar'an pada syarak alal mukallafi di atas mukallaf. Mukallaf ni makna ini. Makna al-baligh al-aqil alladhi balaghathu da'watu salimul hawas. Ya kena nak panggil mukallaf ni ada 4 sifat. Kalau luput salah satu 4 sifat tak panggil mukallaf. Sifat pertamanya al-baligh. Baligh sini apa makna? Makna siapa umur itu terjemah. Jika nak ke siapa umur pada syaratnya, kalau lelaki suku kurang 9 tahun sekiranya kalau ia keluar mani. Kalau tak keluar mani 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tu kalau tak mimpi keluar mani pun baliklah. Bukanlah. Kalau wanita suku 9 tahun kali keluar mari kalau tak mari 9, 10, 11, 12, 14, 15. 15 tu kalau tak mari kali pun wajib lah tadi ya. So yang keluar akil, yang berakal. Yang berakal ni kurangnya gila. Sebab gila tak ada berakal. Yang ketiganya allazi balaghu da'watu, yang sampai akan balik al-akil ad-da'watu oleh dakwah. Nak siapa dakwah? Siapa seru lah kita kata. Kalau kita bahasa kita panggil siapa seru, siapa dakwah. Siapa dakwah ni syarat 3. Sekiranya kita akil dah, kita balik dah, duduk le hutan, duduk le bukit kita kata. Tak tahu ni mudah ajar gapo ilmu. Kita kata kalau mau kita lah ni panggil apa? Oi sakit. Oi sakit lah ni geti belakang dah.
Orang akil betul baik kat luar mengaji, beli tu beli. Oh, lebih mana nampak nak maju ya dia tu lebih dari kita. Jadi pendek atau dunia learning nak dakwah kata tak siapa dakwah tak boleh. Illa nadir sangat. Nadir. Sebab kalau kita katanya negeri mana hak tak dapat Israel siapa melalui internet tu tengok pernah. Tak boleh. Kita duduk di mana saja kita nak ngaji piang ngajar boleh. Dah. Nak kata orang ngajar tu pernah. Satu lagi salimul hawasi, selamat sejahtera pencerahan. Dikarenakan kepencerahan di sini iaitu mata dan telinga, pelihat dan pendengar. Kena selamat salah satu. Andaian hamba Allah Ta'ala dilahirkan itu, kita kata mata tak nampak. Mata jelek tapi tak nampak. Tak nampak apa. Telinga tak dengar. Telinga ada tapi tak dengar. Dah. Telinga ada tak dengar. Maka dalam bahasa ni dia tak panggil mukallaf. Sebab apa? Sebab dua-dua ni salah satu jalan untuk sebab nak hasilkan ilmu. Mana? Pelihat dan pendengar. Kalau tak ada dua ni, jadi ilmu tu ada kata tak tahu nak masuk jalan mana. Dah. Maka tak dikatakan mukallaf. Maka kena cukup 4 perkara ni. Kalau luput salah satu 4 perkara ni, tak panggil mukallaf. Mana akil balik atau balik akil allazi balaghud da'wah salimul hawas. Berartinya tetengah wajib syarak atas mukallaf ni apa wajib? Ma'rifatullah. Wajib. Pada syarat wajib apa wajib? Kena akan Allah. Sebab itu Sayyidina Ali kata awwaluddin ma'rifatullah. Kalau tengok lekor agak fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam itu ulama istinbat katanya wajib fardu'ain tak kita kena Allah Taala. Pada buat mana? Kena melalui kita belajar ilmu tauhid. Apabila kita ngaji belajar ilmu tauhid, barulah kita kena. Tuhan mana al-ali yang maha tinggi, yakni rutbah bukan his yang maha tinggi ni. Kalau kita kata his, mujassimah lah kita. Maka tinggi sini bukan tinggi boleh tingginya ke sopangnya tinggi apa pakaiannya itu bukan. Tinggi sini tinggi makna tinggi rutbah kedudukan. Fa'raf maka anak ertilah, anak pandalah. Kena tahulah katanya kena Allah tak ma'rifatullah ni wajibatun syar'an, wajib pada syarak. La bil akli, tidak dengan akal. Mana masalah ketuhanan dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala wajib dengan sebab syarak. Syarak suruh. Kalau syarak tak suruh, tak ada apa, tak wajib. Tak, bukan perintah dari syarak. La bil fa'rah ni makna hendak kita nak. Fa'rah ni enggak makna tu wajib pada syarak. Mana getilah. Hendak getilah bahawasanya ma'rifatullah ni ialah wajib pada syarak, tidak pada akal. Oleh kerana Mu'tazilah dia katanya masalah kena Tuhan ni wajib dengan sebab akal, bukan sebab syarak ya dah. Artinya dia kata kalau Allah Ta'ala tak hantar Nabi ke bumi, wajib atas penduduk atas muka bumi ni kena Tuhan. Walaupun tak ada Rasul. Ahli sunnah kata tak. Sebab apa? Sebab masa yang Allah Ta'ala tak hantar Rasul, walaupun mikir ke Tuhan ni, tak mikir ke Tuhan ni, maka Tuhan tak ada teksa. Sebab ibu dalil apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Tuhan tak akan azab orang-orang ataupun hamba-hamba dia saat itu sehingga Allah Ta'ala hantar utusan. Apabila hantar utusan itulah Rasul itulah. Rasul tu mari duk dakwah, orang ingkar dakwah itulah baru Allah Ta'ala seksa. Sebab itulah hasil pada ni mokpok Nabi tu masuk syurga sebab dia duduk dalam ahli fatrah, ahli yang tak ada masuk Allah Ta'ala hantar Rasul. Walaupun kita katanya semua bala apa saja pun syurga lah dia panggil ahli fatrah, ahli yang tak ada Rasul. Rasul tak ada. Tapi kalau kita lah ni adakah boleh panggil ahli fatrah? Tak boleh.
Tak oh kita tu memang kata kita ni dosa tak ada dah. Kalau gitu kita ahli fatrah boleh buat pelakon dosa tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi kata dah al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Walaupun Nabi meninggal dah lama, ulama tu lah orang terima saka. Saka apa? Saka ilmu. Jadi walaupun kita jauh kali pun tak boleh dikatakan ahli fatrah kita ni. Sebab kita ada ulama. Tak erti tanyalah ulama. Sebab al ulama warasatul anbiya. Ai nak tafsir apa? Fa'rif tu. Ai bukan. Ai tu nak tafsir ma'rifatullah tu. Apa dikatakan ma'rifatullah? Nak tafsir. Apa dikatakan kenal tu ai ya'riful wajibah wal muhalah. Iaitulah kenalah seorang mukallaf tak ni tu al wajibah akan yang wajib. Yang ni sifat-sifat yang wajib. Wal muhalah dan sifat yang mustahil. Mak jaizin serta sifat yang harus fi haqqihi ta'ala pada haknya subhanahu wa ta'ala. Itu makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah sini makna kita kenal sifat yang wajib. Kita ngaji wujud kita bakah hingga sampai kaliman. Dan juga kita ngaji juga bab mustahil. Buat apa boleh ngaji mustahil? Kerana kita nak tolak. Ngaji kerana kita nak tolak. Lepas tu kita nak kuatkan wajib. Itu hikmah daripada kita mengaji hak mustahil. Walaupun kita kata duk ngaji buat apa mustahil, sedangkan hak mustahil ni kita tak ada nak pergi kali. Kalau ngaji wajib saja boleh ke tak? Jawabnya tak boleh. Buat apa boleh tak boleh? Sebab kalau kita ngaji wajib saja, kita tak ada terjamin takut mari gonyel. Supaya nak kejak, kemah, maka kena ngaji hak mustahil. Mustahil ni kita ngaji nak tolak. Lepas tu kita nak tambah yakin hak wajib. Sampai tu ulama sebut kat mustahil. Walaupun kita tak mustahil tak ada nak pergi ahli. Hak kita nak pergi hak sungguh wajib. Tapi supaya mustahil sebagai wasilah untuk nak kemah hak wajib. Nak kukuhkan hak wajib. Supaya tu duduk buat banding dah. Maknanya kata kita nak gini bong. Dia kata gini bong kena pakai topi keledar. Buat apa? Dia kata kan nak pakai topi keledar. Tu caru tu peksa tu. Dicaru tu peksa tu. Tak pakai keledar kah? Bayar duit dia free-free. Baik bakar dah kita ada dah ni. Kita tak suka pakai topi keledar. Pasal tak suka nak itu ada benda atas kepala tu. Dah. Lepas tu kita nak buat guna. Kita tepah kalu. Lepas kalu ya peksa. Kalu ya peksa. Kalu ya igat. Kita tu bukan. Yang masalahnya biasanya dadu ni igat orang tapau keledar. Tiba-tiba hari ni mata mu nak gini pun tak sebakar tapi keledar. Oh, koyak kita. Sebakar. Apa tahu apa sebakar nak kena igat. Bagi duk makruh aku tu. Pas kita tanya dia, "Pas kalau kena igat?" Kalau kena igat. Oh, kalau kena igat tu tak apa duit ku bayar tak apa. Oh, baru kita yakin pada kita tak akal. Tu tak akan fikir dah tuan lain dah. Bawa sampai dicaru lepas coh. Oh, sungguh. Kok dia kata sungguh. Maka kita kecek ngaya saat ni tu kalau dadu ikat. Kalau dadu ikat tu tak ada nak lah tu. Tapi wah kalau dadu ikat saat ni tu kan nak kejak kata tak ikat. Nak kejak kata tak ikat. Nampak tak? Kalau kita kata tak ikat saja muk segi dadu tak ikat, wah siapa tak cerak mana? Tak yakin mana? Sebab duk masyhur betul kata nak ikat. Tiba-tiba tak siwa tapi keledar. Pak kita kata kalau ya ikat. Kalau ya ikat tak nak ni. Buat apa boleh kata kalau ya ikat? Kerana nak kejak dia kata dadu tak pesak. Tak pesak. Pak kata kalau ikat ambil duitku. Aku bayar. Oh kita pun boleh kata gitu kan. Tak ada apa. Ambil duit dia tak kena duit kita. Bagi sungguh tak ikat. Oh kena dia kata tak ikat sungguh weh. Dia ialah tu. Kita ngaji mustahil begitu juga tu. Tak ada nak pergi ni tapi kerana nak beri kukuh wajib. Kalau kita ngaji wajib saja takut tak ada terjamin. Fi mak jaizin serta yang harus. Mak jaizin makna ma'alah serta yang harus fi haqqihi ta'ala pada haknya subhanahu wa ta'ala.
Ini pada zat subhanahu wa ta'ala. Itu makna makrifah. Sebab itu Sayyidina Ali kata awwaluddin ma'rifatullah. Ma'rifatullah makna kita kenal yang wajib, sifat yang wajib, sifat yang sungguh, wal muhal, sifat yang mustahil, dan juga sifat yang harus bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita gerti tiga tu dah, barulah dipanggil ma'rifatullah. Wa mislu za, dan supaya tu juga mislu za ai misla hadzal mazkur minal wajibi wal mustahili wal jaizi. Tu za, klik tu isyarat kat situ dah. Klik kepada yang tersebut daripada wajib, mustahil dan harus fi haqqi rusulillah, rusulillah, pada hak para rasul-rasul bagi Allah. Yakni kita kena tahu juga sifat yang wajib, sifat mustahil, sifat yang harus bagi rasul alaihi wassalatu wassalam. Dah. Alaihim tahiyyatul ilahi, jadi alaihim salam. Nah, mun ilahi, atas mereka itulah Tuhan menselamatkan. Dah, tahiyyat tu makna taslimul ilah. Mana kita minta Tuhan selamat. Dah, tahiyyatul ilah panggil idafah masdar dah, tahiyyah taslim makna idafah masdar kepada fa'il. Dah, makna selamatlah oleh Allah Taala alaihim, atas mereka itu ar-rusul, para rasul alaihissalam wassalam. Ni itu dia panggil, kalau kita kira ke awal di ma'rifatullah sebenar tu, ia tak cukup, ia kena gak ma'rifatul rasul. Sebab dalam kalimah syahadah tu je, kalau kita la ilaha illallah tak mada. Tak mada, ia kena tatik Muhammad Rasulullah. Apabila Muhammad Rasulullah situ, dia kena ngaji tentang kerusulan. Maka sifat kerusulan yang kita ngaji mari itu bukan hanya bagi Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam, bahkan bagi semua hak sifat, hak berkongsi, panggil hak dikatakan risalah rasul. Hak berkongsi kata rasul tu sifat sama lah kau, bukan hanya Nabi kita saja. Kita faham molek tu. Tentang sifat sidik amanah tabligh fatonah tu bukan hanya Nabi kita saja tu. Bukan asal ke orang yang dikatakan rasul, tak kira kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita pun sama. Sifat tu lah. Mulai daripada Nabi Adam hingga sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu kena tahu. Sebab kita orang Islam ni, kalau kita dari 25 rasul tu, hak wajib bagi kita nak tahu tu, kalau kita gi ingkar sore, gi ingkar ni tengok nak kata kita tolak katanya salah seorang daripada 25 tu bukan rasul, kufur lah kita. Kufur lah kita. Kita kata, oh Nabi Ayub bukan rasul. Syak. Nabi Muhammad rasul. No kita. Dah tak leh. Ia bukan support agama Yahudi Nasrani. Mau Yahudi tak apa, ya taksub. Ya pergi hak dia. Ya orang lain tak terima. Sebab itu sifat ta'assub ni, dia setengah daripada sifat Yahudi Nasrani. Kita selaku orang Islam tak boleh ta'assub. Apa makna ta'assub? Pergi hak dia saja. Kena tak kena suku hero. Tapi lain pada dia tak kena semata-mata. Lain pada dia tak kena. Hak dia tu tak kira kena ke tak kena, tak kira asal ke hak dia. Asal ke hak dia ya. Hak ni hakku. Hak ni pemikiran aku. Hak ni hakku. Kena tak kena tak kira aku ya, kena. Walaupun kena hak semati pada wakil ko ataupun yang lain tak kira. Asal dia kena. Lain pada dia salah habis. Dia panggil ta'assub. Maka ta'assub ni bukan sifat orang mukmin, sifat orang Yahudi dan Nasrani. Sebab dia ta'assub tu kepada dia tu. Yahudi ni dia ta'assub. Dia kata rasul pada golongan dia ya. Lain pada golongan tak boleh. Habis tak ngaku Nabi Muhammad SAW begitu Nasrani. Dah dia tak boleh. Habis tu ta'assub ni tak boleh kita selaku orang Muslim, tak boleh. Sebab bukan sifat hakikat orang kita. Fal wajibul aqliyu, maka bermula wajib yang dibahasa kepada akal. Wajib yakni al-aqliyu wajib pos itu. Ini nak keluar tubik takut kita tawahum katanya wajib syarak ke wajib adat. Dah. Sebenarnya musannif kita tak kena buat ridah tak.
apa sebab wajib sini kena wajib akad dah. Tapi kerana kita ni panggil mubtadi. Ingat molek ya kita tauhid ni dengan cara ijma' ada dua. Ada dua bentuk kita tauhid. Bentuk pertama kita tauhid hak bersih daripada hak bersih daripada benda syubhat. Seperti qoridah, kita ngaji, seperti jaharah, seperti umubarahin. Tu dia panggil kita yang bersih dah. Yang kedua kita tauhid ada capo. Capo segala syubhat. Ya wari syubhat, lepas tu ya rak. Wari syubhat ya rak, ya capo. Lepas tu ada mukaddimah dia. Apa boleh ada mukaddimah? Sebab ia nak wari syubhat. Ia nak rak. Ya wari mabadi. Ya seperti mabadi. Seperti kita apa kita kata, kita maqasid dan syarah, mawaqih dan syarah, matolek dan syarah. Kita lagu tu tajrid dan syarah. Kita kakah ni ia panggil kita ia wari benda syubhat pati rak. Pati nak wari tu sebelum nak ribat tu ia wari bak lain dulu. Panggil benda yang berkaitan dengan ilmu tauhid secara umum. Sebab ia panggil al-umuru al-ammah. Al-umur amah duk ngaji bab ke apa? Ia ngajinya bab al-wujud wal adam. Ia ngaji bab al-wujud sungguhnya, tapi ia disertai al-adam. Sebab al-adam tu bukan tajuk asasi. Al-wujud asasi, tapi kena ikut tu sebut. Wujud dengan al-adam. Apa makna ada? Apa ada ni? Panjang lebar. Ngaji pula bab tasalsul. Ngaji pula bab wujud istihawa imtina' wal mumkin. Ni hukum ketiga ni. Ngaji pula kita kata bab al-illatu wal ma'lulu, illa ma'lul. Dia panggil ngaji benda tu dulu. Barulah masuk ke Tuhan. Lepas tu dalam tu ada wari syubhat dan jawab. Maka kita lagu ni bagi orang tak ngaji benda lagu ni tak patut pergi ngaji. Bagi orang tak ngaji kita tauhid hak bersih dah tu, dia tak patut ngaji sebab alu kaca ngaji belik kaki. Belik kaki diri. Seperti kita apa kita tu tawalek. Sampai tu Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala kita apa syarah dia tu Hasyadus Suki dah. Ya harai kita ni ngaji. Ya harai diharaikan mengaji. Mana kita apa? Sebab kita tawalek, maqasid, mawaqif. Pak ahli sunnah ngaji. Pak harai apa ngaji? Harai bagi orang tak erti lagi. Bagi orang kosong, zihni tu kosong. Harai ngaji. Sebab ia ada capo benda syubhat, falasifah syubhat, mujassimah syubhat, mu'tazilah dalam itu. Bagi ya rak. Habis tu kita ni tak patut lagi. Bagi orang dah ngaji tak apa? Supaya boleh tahu kata cara ulama rak tu lagu mana. Boleh satu ilmu pula situ. Kita maqasid Taftazani. Kita mawaqif bagi Adu al-Iji. Kita tawalek bagi Baidawi. Kita tajrid aqaid bagi Nasiruddin At-Tusi. Pak te kita ni merupakan kita tu panggil nunggu kita. Kita capo cara susunnya dia. Lepas tu syarah pak te tu banyaklah. Banyak. Pak te tu 3 buah ahli sunnah, sebuah hak syiah. Mana 3 buah ahli sunnah? Maqasid, mawaqif, tawalek. Ini ahli sunnah. Sebuah hak syiah iaitu tajrid aqaid. Walaupun tajrid aqaid syiah pun kita tajrid ni dibelajari. Sebab apa? Ya ada seorang ahli sunnah wal jamaah syarah nama Tasdidul Qawaid fi syarhi tajridil aqaid bagi Mahmud Al-Asfahani. Jadi Mahmud Asfahani Asy'ari. Yo syarah kita tu serta ya rak. Syarah rak. Sebab surat tak serana Syiah. Syiah ni ia belik di mana? Ia belik masalah imamah. Ia kecek bab akhir bab imamah. Ia imamah di sisi dia tu masuk lebak tauhid. Sebab Syiah kita ahli sunnah dah imamah duk dalam bab fiqh, bab furuk. Pemimpin bab furuk. Dia dak bab tarik maka di situ ya kritik. Maka kita ada di mengajar. Kita tu tajrid aqaid bagi nasib tu. Cuma susun ni supo.
Yang ngaji umur ammah, masuk ilahiyat, lepas tu kecek bak nubuat apa panggil. Maka kita lagu ni bagi orang tak 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 mengaji lagi ni, seperti Qoridah ke, Jaharah ke, Barahin ke, tak patut ngaji. Sebab ada ngaji belik, kadang-kadang syok, jadi syok dalam pegangnya dia. Tapi kalau orang tidak, orang ngaji dah Qoridah, ngaji dah Jaharah, ngaji dah Barahin, ngaji hok nu hikmah lagi, bahkan dia boleh satu ilmu pula. Cara ulama nak tolak syubhat tu cara lagu mana, dia boleh pula cara bagi dia. Tu kitab yang kita, ataupun kitab sebelum pada tu, kita katanya sebelum pada Maqasid Mawaqih tu, kitab tu kitab yang panggil susun ni tak dimolek lagi. Seperti kitab tak apa kita kata, tak buruk, kitab Luma'ul Adillah Al-Haramain, kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad tu pun comel dah. I'tiqad fil I'tiqad pun capur dah, tapi dia tak ada umur ammah seperti masa ni. Dan juga belum pada nunu kitab bukan tak, makna kata tak patut lagi kita nak buat mulai kitab nunu. Jadi kita mulai tak lagu ni, kita bersih dah daripada syubhat. Jadi kita ngajak bersih. Sebab Barahin itu bersih benar. Barahin ataupun mate Sanusiyah, mate Aqidatus Sughra tu, hak ni bersih sungguh-sungguh, tak ada capur wala sedikit pun. Ngaji betul-betul lah. Hak ni patut. Fal wajibul aqliyu, maka for fasihah. Dah. Soalan kata kalau orang mak ibarat for fasihah lah. Soalan kata jatuh pada tepat syarat muqaddah. Iza aratta ma'rifata kullin minta, ataupun kita nak tahu daripada tiap-tiap pada apa, daripada wajib wal muhal wal jaiz, nak tahu. Fa aqulaka fal wajibu, maka bermula wajib itu al aqliyu, yang bahasa akal ialah malam yakbali, barang yang tidak terima al-intifa, oleh ternafi fi zatihi, pada zatnya, makna tak pada dirinya, tak boleh terima nafi, tak boleh terima tolak. Sampai tu takrif ni takrif malam yakbal intifa dengan malam yutasawwar fil aqli adamuhu. Kalau kita dalam Barahin, malam yutasawwar fil aqli adamuhu, barang yang tidak ditasawwur pada akal oleh tak adanya. Dah. Jadi takrif hak ni bagi orang ngaji bab takrif hak ni lebih molek. Sebab kalau kita ambil takrif Imam Sanusi, banyak diiktiraf. Dah. Tak ada barang yang tak terima, tak ada barang yang tak terima ada. Jadi takrif gutu tu diiktiraf. Jadi banyaklah kalau kita tengok dalam hasyah tu iktiraf. Ada pun takrif ni tak ada iktiraf. Barang tidak terima ternafi pada dirinya, pada diri ma. Kita nak kata ternafi ni, ia lebih luas daripada kita kata tu. Kita kata benda tak sungguh, benda tak terima ternafi, tertolak. Kita nak kata benda tu tak ada, tak boleh, ataupun benda tu tak sungguh, tak boleh. Ia makin luas dah. Ternafi makin luas. Kalau kita kata benda tu ada, ya lawai tak ada, waktu ya payah iktiraf. Ada pun ternafi makin luas. Boleh dia tak ada, boleh dia tak sungguh. Dua. Boleh dia tak ada. Kita nak kata benda tak terima, tak ada. Benda tak terima, tak sungguh, kita kata. Boleh sebab kita kata kena. Satu capur satu jadi dua. Dah. Jadi kita nak kata ternafi bukan tu tak boleh. Tak boleh.
1 campur 1 mesti kena jadi 2. Mesti. Kita nak tertolak tu tak boleh. Tu. Nak tertolak. Bukan. Tak boleh. Mesti kena jadi 2. Fabtahili. Apa makna fabtahili? Makna fatlub minallah ma'rifata ma yanfa'u. Makna dia. Fabtahi makna tutuplah. Menuntutlah olehmu daripada Allah Ta'ala ma'rifata akan mengetahui ma yanfa'u. Bagi yang memberi faat akan dikau. Itu kalau kita kata apa? Fabtahi tu. Fabtahi sebenar tu dia panggil nak takmilatul abyad. Sebenarnya tak ada masuk li ta'rif. Tak ada masuk li ta'rif wajib hali tu fabtahi kerana nak takmilah untuk nak sempurnakan nazam. Nah, kalau tak worry kelima fabtahil, jadi tak cukup susunnya wazir. Oleh kerana wazir dalam mata koridor ni, iaitulah duk bahar rajaz. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Fal wajibun akliyuma lam yakbali. Alintifa fi zatihi fattahili. Jadi mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau kita tinggal fattahili tak worry, jadi satu kata mustaf'ilun belakang tu tak ada, tak cukup. Maka tak boleh panggil bahar rajaz. Maka ya worry kebijaksanaan sanad musannif kita worry kelima tu jadi sesuai. Walaupun tak ada masalah ta'rif. Wal mustahilu, dan bermula mustahil pula. Kullu ma lam yakbali, tiap-tiap barang tidak terima fi zati pada dirinya as-subut, tak terima subut. Kalau kita tengok itu dia panggil tak terima sungguh. Benda tak terima sungguh. Benda tak boleh terima sungguh. Nak kata sungguh tak boleh. Kita kata 1 campur 1 3. Oh, tak boleh kata sungguh. Nak kata sungguh tak boleh. 1 campur 1, kalau kita tanya budak kat dah, kita buat soalan. Buat soalan suruh buat khata' was sawab masalah. Kita buat soalan. Satu soalannya kita kata 1 campur 1 jadi 3. Semua budak jawab kata khata'. Khata'. Sebab apa? Sebab akal dia tak boleh terima kata sungguh. 1 campur 1 jadi 3 tu budak kata nak kata sungguh tak boleh. Tapi dia buat 1 campur 3 dia buat pasti. Dia pakai depan dah. Tak nak. Kerana apa? Kerana akal dia tak boleh terima kata 1 campur 1 jadi 3. Itu panggil mustahil. Diddul awali mustahil itu ialah lawe bagi yang pertama. Mana pertama? Wajib. Did. Nah, kerana apa dia bagi did di sini? Dia bagi did kerana dia bagi nisbah subut dengan intifa'. Intifa' dengan subut dipanggil did. Lawe. Wa kullu amrin qabilin lilintif. Wa kullu amrin qabilin lintifa, dan tiap-tiap perkara yang boleh terima lintifa bagi ternafi walis subuti jaizun bila khafa, dan boleh terima pula bagi sungguh. Tak terima ternafi dan tak terima subut. Boleh terima ternafi, makna boleh terima sungguh, boleh terima bahau. Boleh terima sungguh, kita ada dua dah. Jaizun ialah harus. Bila khafa, apabila khafa, bila syak, dengan tidak syak, dengan tidak keliru. Khafa makna tidak syak, tidak keliru, dengan tak ada keliru. Jadi nak katanya benda yang boleh timur dua pihak tu dia panggil jaiz, boleh timur. Boleh hadis sungguh, boleh hadis bahau, supaya kita katanya amalan hari ni nak ujian. Nak kata ujian, tak ujian tak angkat kita boleh timur dua pihak tu. Lepas kita nak tahu kata orang kecek sungguh bahau nanti siapa amalan hari. Jadi sebelum nak berlaku tu, sebelum siapa amalan hari tak angkat kita boleh timur dua pihak. Boleh hadis ujian, boleh hadis tak ujian. Maka bagi orang kata amalan hari ujian harus. Apa makna harus? Boleh hadis betul ke cik? Boleh dibahau. Pas nak tahu sungguh baham bila? Tengok siapa malah hari. Dia siapa malah hari pak. Oh, tak ujian. Oh, sungguh. Dia pak ujian. Baham. Sebab sik. Makna sik di sini. Kalau kita tengok makna sik.
kita tu sungguh faham tu. Sik dengan makna mutabaqatul kalam lil waqi'. Betul perkataan dengan waqi'. Ia lain pada hak. Dah. Ia lain pada hak. Hak di sini makna kata mutabaqatul waqi' lil kalam. Dia balik kat tu. Sebab itu kalam kita kata Nabi kita dia tak boleh panggil hak. Dia panggil sik. Buat apa panggil sik? Sebab apa hak dia kecek tu betul sungguh lek luar. Dah. Dia tak panggil hak. Hak ni kena tengok lek luar. Hak qaulukal haq, perkataanmu tu benar ataupun perbuatanmu tu benar. Buat apa boleh kata benar? Oh, kerana perbuatanmu ni tak ada menyalahi dengan nas Quran dan hadis. Kita kata hak. Batil kita kata. Apa boleh kata perbuatanmu batil? Batal. Seperti kita kata mayamu batal. Apa batal? Mukhalafatil waqi' lil kalam, lin nas kita kata. Jadi waqi' kita ni, kita buat ni menyalahi dengan nas. Kita kata perbuatan ini batal mengikut Imam Syafi'i. Oleh kerana perbuatan lagu ni baru kita pergi buat salah dengan nah hak ulama Syafi'i, maka perbuatan kita panggil batil. Tak panggil kazib. Nampak dah? Dia tak panggil kazib. Kazib dengan sik kena tengok belah lek kalam. Batil dengan hak kena tengok belah lek waqi'. Sampai kata akidah tu kan batilah. Pergi angkat tu palsu. Buat apa boleh kata palsu? Kerana kita tengok pegangnya dia tu supaya liberal kita kata, sekularisme kita kata, mujassimah kita kata. Oh, menyalahi Quran dah hadis. Batilah. Kita tak boleh kata kazib. Kita nak kata akidah tu kazibah tak boleh. Tak boleh cek aku tu. Kena kata akidah tu batilah. Buat apa boleh kata batil? Sebab kita tengok dia. Kita tengok pegangnya dia duk berlaku tu. Lepas tu kita tengok pula dengan nas. Oh, menyalahi. Sampai panggil batil. Jadi akidahmu tu palsu. Ia panggil mustalahat dah. Pokok kita semayang batal. Apa kerana boleh batal? Kerana perbuatan kita menyalahi dengan nas. Kita tahu buat lagu ni mengikut Syafi'i batal. Tapi mengikut Hanafi tak batal. Buat apa boleh kata gitu? Kerana perbuatan kita dia menyalahi dengan hak Syafi'i. Habis batal. Hanafi tak ada menyalahi apa? Tak ada. Walaupun perbuatan tu lah ya. Habis tu batal dengan kazib lain. Kazib dengan sik. Tengok sebelah lek kalam. Tuju kepada waqi'. Atau ada penghak dengan batil. Tengok ada penghak dengan batil ni. Tengok belah. Ada penghak dengan batil ni. Tengok sebelah lek waqi' dituju kepada nas ataupun kepada kalam. Habis kat tu. Kemudian kita berhenti sekat ni, insya-Allah muhadarah qadimah kita akan masuk pula. Kemudian kata musannif kita summa laman bi anna hadzal alama ay ma si wallahil aliyyil alima min ghairi syakkin hadisun muftakiru li annahu qama bihi taghayyuru hudusuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Allahumma arzuqna futuhal arifin wa sa'arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.